kita ialah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, tuan-tuan yang dirahmati Allah, hendaknya kita selalu menjaga 7 sunnah Nabi setiap hari. Ketujuh sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam itu ialah: pertama, tahajud. Ini tahajud. Tuan-tuan, tak lagi saya cakap, orang kata saya ni riak pula. Susah tuan-tuan jadi ustaz. Cakap salah, tak cakap salah, jadi semua serba salah. Bila cakap orang kata riak, bila tak cakap orang tanya pula. Apa yang ditanya? Macam mana ustaz buat hari-hari ceramah, tak rasa letih. Cakap salah, tak cakap salah, jadi semua boleh belah. Susah jadi ustaz ni. Tadi Datuk tanya pada saya, badan ustaz tahan ya, badan ustaz tahan ni, ceramah lah apalah. Okey tuan-tuan, saya buat contoh daripada hari Sabtu minggu lepas. Sabtu minggu lepas saya pergi berceramah di Majlis Bandaran Kulim, Kedah. Sampai di rumah jam 2 pagi. 2:30 pagi saya tukar baju pergi ke hospital. Sebab anak saya, isteri saya, bapa mertua saya duduk dalam hospital. Sakit apa ustaz? Denggi. Tunggu dia balik di hospital. Besok paginya hari Ahad saya balik rumah bungkus kain baju. Kenapa ustaz? Ustaz lari dari rumah? Tidak. Saya kena pergi ke Pulau Pinang sebab saya nak bawa 1000 orang pelajar-pelajar saya naik cruise Kembara UKE. Babai dekat isteri, babai dekat anak, naik atas kapal hari Ahad. Ceramah buat program sampai ke Phuket. Isteri telefon, anak serius, kritikal, boleh balik sekarang. Saya pun naik kapal terbang sampai ke Subang, sampai ke KLIA, sampai ke KLIA, balik ke Ipoh sampai jam 12 malam. Terus pergi ke hospital, tunggu anak. Hari Rabu, hari Kamis, hari Rabu malam, saya bungkus kain baju, pukul 11 malam keluar dari hospital pergi Pulau Pinang. Sebab kapal terbang saya ke Kelantan pukul 7 pagi. Naik kapal terbang pergi ceramah di Manek Urai, Kelantan. Bila sampai di Kota Baru jam 8 pagi. Terus naik helikopter pula pergi ke Manek Urai. Habis ceramah di Manek Urai, patah balik ke Kota Baru, naik kapal terbang pukul 3, turun di Subang. Habis di Subang pukul 5 sampai ceramah di Masjid Jamek Kampung Baru petang semalam jam 6 petang. Pagi tadi tuan-tuan saya ceramah dekat Bukit Aman. Sekarang saya ceramah dengan tuan-tuan. Besok pukul 7 saya kena ada di satu tempat di Istana Negara. Pukul 3 petang besok saya kena ada di Karangkraf Shah Alam. Malam besok saya kena ada di Kelang. Cuba tuan-tuan tengok hidup saya. Saya tengok muka driver saya lebih lama daripada tengok muka isteri saya. Tengok muka saya punya pengawal, pembantu tuan-tuan lebih lama daripada saya tengok anak-anak saya. Saya tidur dalam kereta saya lebih lama daripada saya tidur atas katil saya. Malah saya lebih tengok pramugari daripada saya tengok isteri saya. Kan Allah Akbar. Seronok sangat naik berterbang. Tuan-tuan, tadi Datuk tanya pada saya, apa tenaga yang ustaz dapat? Saya makan pemakanan sunnah. Dalam kereta saya, kalau tuan-tuan rajin, ada lagi 8 biji kurma ajwa. Tiap-tiap hari saya makan kurma. Tiap-tiap hari saya makan 7 biji kurma ajwa. Sebab Nabi Muhammad kata kurma ini adalah kurma terbaik. Kurma yang sangat elok, dapat membuang racun, dapat membuang toksin di dalam badan.
Akak-akak makan kurma, insya-Allah rahimnya elok, darahnya tersusun dengan baik mengalirnya, mudah bersalin, mudah beranak. Orang laki-laki makan kurma, dia jadi elok, darah kita elok, jantung kita elok, kencing manis pun terkawal, insya-Allah. Cuma jika terlalu banyak makan kurma, kesan kepada kita orang laki-laki kalau terlalu banyak makan ajwa, kesannya ialah botak. Itu yang tak dapat kita nafikan, ya, sebab dia mahal. Jadi sekilo dalam 170, ya. Kena 4 kilo sebulan, mampus kita. Habis di pencit. Jadi tuan-tuan, nombor 2 yang kita makan, yang saya buat ialah makanan sunnah, ialah apa? Ialah oat. Saya, tuan-tuan, jangan bagi suplemen. Memang saya tak makan suplemen. Yang saya makan ialah oat. Malam-malam oat, pagi-pagi oat. Sebab oat itu membuang kolesterol. Dia jadikan kolesterol kita, dia serap minyak, dia serap kolesterol daripada makanan-makanan roti-roti kasar. Yang kita sebut roti kasar itu sebagai syair. Bukan syair itu Al-Kisah. Al-Kisah, maka tersebutlah kisah sang kancil datang beramai-ramai menghadap Fadli yang maha mulia Sultan Fir'aun. Mana Fir'aun pakai sultan? Itu syair bujang lapuk. Syair ini ialah sejenis roti yang kasar yang Rasulullah makan, yang orang-orang dulu kata Nabi Muhammad makan benda yang lekeh-lekeh. Kesian Rasulullah, kita makan roti yang lembut-lembut, Rasulullah makan roti kasar-kasar. Tak, jangan salah faham. Allah sebut dalam Quran, ya ayyuhar rusul kulu minat tayyibat. Wahai rasul-rasul, makanlah kamu daripada makanan yang bagus-bagus. Allah perintahkan Nabi makan makanan yang bagus-bagus. Maknanya apa yang dimakan oleh Rasulullah adalah makanan terbaik. Walaupun roti itu kasar, dia bukan tak elok. Sekarang baru orang tahu roti kasar itu sama ada dia oat, sama dia bali, sama ada dia roti keras, sama ada dia carpati. Dia baik untuk kolesterol kita. Yang ketiga, apa yang saya buat? Yang saya minum madu lebah. Allah Ta'ala bagikan kepada kita satu keistimewaan pada binatang. Daripada ekornya sampai kepada sengatnya, madu lebah sangat bagus. Tuan-tuan selalu berniaga emas. 1 gram RM160, 1 gram RM167. Kenapa tuan-tuan tidak berniaga lebah? Sengat yang paling mahal dalam lebah itu, yang paling mahal ialah sengat dia, muncung lebah itu. Yang itu saja tuan-tuan, kalau ada 100 gram, kalau ada 1 gram RM500 tuan-tuan. Kalau tuan-tuan berniaga itu dah untung, ternak lebah. Kita hari ini yang lebah orang bukan Islam yang ternak. Baca Quran surah lebah, minum madu lebah, tapi tak rajin ternak. Yang ternak buat-buat bukan Islam. Tuan-tuan, madu lebah sangat bagus. Dan yang keempatnya ialah air zam-zam. Yang kelimanya tuan-tuan, kalau orang tanya pada ustaz, macam mana ustaz bercakap, macam mana ustaz jaga tenaga, macam mana ustaz jogging, tak sempat dah sekarang. Dulu tuan-tuan saya main badminton, sekarang tak sempat, masa tak ada. Dulu Lee Chong Wei, bila saya main, nama saya bertukar Lee Chong Zeng. Tapi tuan-tuan sekarang bukan kata Chong Zeng, Chong apa pun tak boleh, nama dia Chong Kuat sekarang. Yang saya buat sekarang ialah balik macam mana penat, letih macam mana penat, semayang tahajud 2 rakaat cukup. Wa minal lail fatahajjad bihi nafilatan lak. Pada sebahagian malam, bangunlah semayang tahajud sebagai satu ibadat tambahan pada kamu, sebagai satu ibadat untuk kamu khusus buat. Allah Ta'ala sebut semayang tahajud beberapa kali dalam Quran. Ada di antara ayatnya Allah kata, Qum
Qum fa'anzir, bangun dan bagi peringatan. Ada ayatnya Allah kata wasiyabaka fatahhir, dan pakaian kamu hendaklah bersih, akhlak kamu hendaklah cantik. Dan Allah kata lagi apa? Bangun, solat tahajud. Allah Ta'ala suruh kita bangun sebagai solat. Apa keistimewaan solat tahajud? Pertama, keistimewaannya, dia adalah sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Malah ada ulama mengatakan bahawa tahajud itu satu amalan yang Nabi anggap pada diri Nabi satu amalan yang mesti kena buat sebagai lambang bersyukur, wajib ke atas Nabi. Dia letakkan pada benda itu untuk diri dia. Sebab apa? Sebab dia bersyukur, sebagai lambang orang bersyukur. Semayang inilah yang menjadikan tuan-tuan Nabi Muhammad ni bengkak kaki dia. Bengkak kaki kerana berdiri lama. Solat terlalu lama berdirinya tuan-tuan, sampai pada satu tahap bengkak. Kita pun bengkak juga. Gaut. Dua-dua belah kaki bengkak. Apa ni makcik? Gaut. Oh my God, kata dia. Udah tak ada keluar rumah sekarang ni. Udah duduk di rumah je. Walaupun nama dia go out, tapi dia tetap dalam rumah. Tuan-tuan, Nabi Muhammad, Siti Aisyah tanya, ya Rasulullah, isteri Nabi, dia tak panggil Nabi wahai Abang Mat. Muhammad, dia tak panggil. Mamat lagi dia tak panggil. Dia panggil Rasulullah dengan panggilan ya Rasulullah. Dia panggil gelaran. Dia tak panggil abang, dia tak panggil Abang Mat, dia tak panggil Mat.